Oh, siapa yang ada terkeluar tu boleh masuk balik. Tahu lah kenapa dia ter-remove. Okay, saya dah record. Saya akan share balik. Siapa yang dah terkeluar tadi, boleh join balik lah. Okay, so tadi ada 10 axiom in vector space. You all perlu proof lah. Nanti dia beri condition dan you all perlu proof berdasarkan axiom yang diberi. Okay, in this vector space, okay, vector space, example of vector space consists of, okay, vector in 2 space, R2 is vector in 2 space lah. R3 is vector in 3 space. Okay, contoh R2 yang kita dah tengok sebelum ni lah. Dia ada kan X. Variable X, Y. Okay, vector in 3 space. We have X, Y, Z. Okay, until vector in N space. We have X, for example, X1, X2. Okay, until Xn. We have coordinate. Okay, also in M is in metric form. M. Vector in matrix form. Okay, M23, M23. Vector in matrix form. Okay, for example, we have matrix form, vector in matrix form A to 3 ya. Tadi A to 3 kan. So we have matrix, given matrix A, B, D, E, F. And also matrix vector in polynomial P. P ni polynomial. Symbol for polynomial P1, P2, Pn. P1 means polynomial degree 1. In is in the form of polynomial. Okay, P1 polynomial degree 1. Ni degree 1. So degree 1 we have linear equation lah. Okay, we have linear equation. For example, we have y equal to ax1 plus c. For example, we have polynomial degree 1. Okay, P2 is polynomial degree 2. We have y equal to ax1 plus b ax plus bx square plus c. Polynomial degree 2 lah. The higher degree is 2. Okay, until Pn polynomial degree n. Okay, biasanya dia akan sampai ni lah polynomial degree 3 lah, cubic equation. So vector space ni dia ada 3 bentuk lah. Form of Rn, matrix form and polynomial. Okay, look at example 1. Okay, given that this vector is in is in the form of vector space in 2 space kan, vector in 2 space, which is Rn, given R2, vector in 2 space. Okay, given that AB plus CD is equal to AB. And number 2, M times AB is equal to MA, MB.
So the question is, okay, determine whether the following axiom are satisfied. Okay, axiom A, U plus V is equal to V plus U. So you all perlu prove axiom A. And axiom B, M times N, M plus N times U. Okay, vector U, M, N is scalar. M, N scalar. Times U, vector U is equal to MU plus NU. So you all perlu prove two axiom A and axiom B. Okay, so first step, apa yang you all perlu buat untuk ni? Okay, first you all perlu let the types of vector given. So the types of vector given is R2 and R2. So we let, okay, we must let U plus V. Depend pada soalan ni. So, soalan dia nak kat sini U and V kan. Depend pada soalan. So we must let U and V. So let U is equal to AB. Berarti kita ikut daripada soalan dia lah. AB, this is U and V is CD. Ni first step ni you all perlu tulis kan ni. The first step ni. Step. Okay, let U is equal to AB and V is equal to CD. M and N are scalar. Okay, this is first step. Okay, then second step, check axiom A. So we check the left hand side and right hand side. Left hand side kita check ni lah, U plus V. Okay, so U plus V. You all ni, masukkan. U plus V, U tadi we let A and B and AB. So U plus V, AB, okay, plus, okay, CD. CD is V. V is equal to CD. Let AB. Okay, then, okay, we follow soalan dia lah. Okay, A plus V. From the question, A plus B, U plus V kan, is equal to AB. So, it is equal to AB. Boleh, U plus V. Tengok soalan dia, AB. Sepatutnya kan A plus C, B plus D kan. Tapi kita tengok soalan ni. Soalan AB plus CD is equal to AB. Jadi, ikutlah soalan AB. Boleh tak? Faham tak yang ni untuk left hand side ni? Faham. Boleh faham Boleh faham? Faham. Okay. Then kita check untuk right hand side. Okay, right hand side kat sini kan. V plus U. Okay, so V plus U. Okay, V is CD. Jadi CD. Okay, plus U. U is AB. Okay, so kat sini, you tengok yang ni. Dia bertukar tempat lah. So, V plus U kat sini, kita ikut equal to ni lah, AB. So, V plus U is equal to CD. Tengok yang ni tadi. So, V plus U is equal to CD. Okay, so left hand side is not equal to right hand side. Right hand side not equal to left hand side. So, axiom A is not satisfied. Okay, boleh tak ni? Okay, number 3. Okay, next we have to prove the axiom B. Okay, axiom B berarti yang ni, M plus N times U is equal to MU plus NU. So, kita prove dulu untuk left hand side. Okay, left hand side yang ni lah. M times N, M plus N times U. So, M plus N is scalar times U. U vector U, kita dah lihat tadi vector U
AB kan. So M plus N times AB. Okay, then kita tengok dia punya condition untuknya ni. M times AB ni. Okay, M times AB is equal to MA, MB. Okay, so M times NA, M times M plus N. Okay, sorry, M plus NA, M plus NB. Kita ikut condition, kita ikut yang ni lah, condition yang diberi ni. Okay, then right hand side, okay, MU plus NU. Kita check yang ni, MU plus NU. Okay, so masukkan M times U, U is AB. Ni MU plus NU. Okay, then kita follow second ni lah, condition tadi kan. Second axiom dia. Second condition. Okay, so MA, MB plus NA, NB. Okay, ni. Okay, tapi kat sini ada melibatkan addition kan, operation addition. So, untuk kat sini, ini, you all perlu refer kepada first condition tadi. Ni first condition, second condition kan. You all perlu untuk addition perlu first refer kepada first condition. Ni untuk addition. U plus V kan. So ni adalah U, ni V lah. U, V yang baru. So U plus V is equal to AB. Kita ambil yang U. So MA. MA, MB. Okay, then check lah left hand side. Kat sini not equal to right hand side. So axiom B also not satisfied. Okay, ada soalan tak? Ini. Kiranya jalan kira kita buat tu kena based on condition yang dia bagi. Based condition diberi. Okay. Ini condition. Okay, madam. Terima kasih, madam. Yang ni axiom yang perlu proof, yang ni condition dia. Biasa condition dia akan bagi dua lah macam tu. Satu, dua condition. Okay. Okay, example 2 ni contoh untuk polinomial. Untuk polinomial. Vector in polynomial form. Okay, ni diberi polynomial degree 1 lah. Maksudnya diberi kat sini P1 lah kan. Polynomial degree 1. P1 is polynomial degree 1. Degree 1. Okay, so diberi condition given that A plus BX plus C plus DX is equal to A plus C plus B plus 2DX. Okay, ini first condition. Okay, first condition melibatkan addition lah. Operation addition kan. And then diberi second condition. Okay, K times A plus BX is equal to KA plus KBX. KA plus KBX. Okay, determine whether the following axiom are satisfied. Okay, axiom A, P plus Q plus R. Okay, so masuk kat sini diberi 3 vektor lah. P, Q and R. Is equal to P plus Q plus R. Ni vektor semua ni. You perlu tahu nak bezakan vektor dan skala. Okay, axiom B, okay, K plus L times P equal to KP plus LP.
Kat sini dia berilah K and L are scalar. K and L are scalar. So P is vector. Okay, so first step, apa yang you all perlu buat? You all perlu let 3 vektor lah yang diberi. Dia suruh proof kat sini, kita perlu proof theorem A, axiom A and B kan. First kita proof axiom A lah. So axiom A kat sini diberi melibatkan 3 vektor. So P, Q and R. So you all boleh let lah. Let P is equal to A plus BX. Ni kita boleh let P lah kat sini kan. Ni A dia, ni P, Q. So Q C plus DX, Q. Okay, R kita let another polynomial lah. So E plus FX. You perlu let 3 lah, P, Q and R. And K and L are scalar. Salin balik. Scalar diberi ni K and L are scalar. First step yang ni mesti kena buat ni. Let ni. Yang ni ada markah lah untuk let ni. Okay. You all punya chapter 4 ni untuk assessment 3 ni individu lah, akan ada test nanti. Test based on chapter 4. Axiom proof ni untuk test lah, ada individu 30%. Jadi kena tahu lah proof ni individu. Okay, ada soalan tak ni? First step ni, let. Medium kalau Boleh? Boleh faham ni? medium nak tanya. Okay. Kalau R tu kita equal B plus C boleh ke? Dia macam tu, dia tak guna. Macam mana? Tak. R ni? Kalau R tu sama dengan contoh B plus C kita create, boleh ke? Maksudnya boleh guna Biasa awak create variable yang kita tak gunakan lagi lah. Kat sini kau dah guna AB kan. Contoh kalau nak create yang lain, G plus ZX, boleh lah. Yang variable yang kita tak guna lah. Yang tadi kalau awak nak buat, awak nak create apa? R sama dengan apa? B plus A plus B B plus C. B plus C contoh ni. Dia sebab tak ada lagi persamaan tu. Faham ke Medi? Persamaan dia awak kena persamaan Maksudnya boleh guna kat sini. Persamaan dia kena polinomial. Kat sini kan diberi polinomial kan. Ni. Kena persamaan polinomial lah. Ni. Kena polinomial. Maksudnya boleh ke kalau boleh guna vektor sama atau lain? Maksudnya contoh R sama dengan B plus CX. R sama dengan B plus CX. Ke kena kena guna variable yang lain. Sebab ni awak dah ada variable A, awak dah guna A, B, C, D kan. Jadi gunalah variable lain. Jangan guna B dan C lagi. Oh begitu. Nanti akan, kalau awak guna variable sama, dia akan celaru lah kat sini nanti. Nanti akan confuse. Better guna yang lain. Ataupun kalau nak guna A1, B1, boleh ni. A1, B1. Kat sini guna A2, B2. Kat sini A3, B3. Boleh lah. Sebab ada lain kan, variable yang lain. Kalau yang tadi awak bagi contoh, kalau nak guna yang ni R sama dengan B plus CX. Sebab ni C and B ni awak dah guna kat sini kan. Tak boleh lah guna variable yang lain. Boleh? Faham? Okay. Ataupun kat sini saya bagi contoh yang lain, kalau awak nak guna contoh P sama dengan A1 plus B1X. Boleh nampak kan saya tulis ni? Q sama dengan A2 plus B2X. Ataupun R sama dengan A3 plus B3X. Ada variable yang lain lah kan. A1, B1, A2, B2, A3, B3. Okay. Okay. Thank you. Terima kasih variable yang lain
Okay, then awak, okay, tak ada soalan lagi kan? Ada soalan tak? First step ni. Tak ada, madam. Tak ada. Okay, then kita check lah. Check axiom A. Check dulu yang pertama ni. Axiom A. Okay, P plus Q plus R. Masukkan untuk left hand side. P plus salin balik. P plus Q plus R. Sama dengan masukkan axiom. Masukkan apa tu? Vektor P apa? Vektor P tadi ada alat yang ni kan. A plus BX. Masukkan plus. Okay, bracket. Okay, Q. Masukkan Q. C plus DX. Ni P. Ni Q. Ni R. Salin balik. Okay, dah masukkan ni. Okay, dah masukkan ni. Awak selesaikan dulu yang dalam bracket ni. Dalam bracket yang ni. Square bracket ni. Okay, selesaikan. Kita follow condition yang addition kan. Kat sini ada addition. Ni addition. So, awak refer kepada condition number 1 lah, addition. Okay, kat sini Q plus R. So, Q plus R kat sini A plus C. A plus C. So, Q plus R, C plus E lah. Ni, C plus E. C plus E. Nampak tak kat sini AC kan? So, ni AC lah, AC. Awak tengok ni. A yang baru, C yang baru. So, C plus E lah. C plus E. Okay, plus B plus 2D. Tengok ni, B plus 2D. So, B kat sini B awak ada yang baru adalah D lah. D plus. So, D awak yang baru kat sini adalah F. So, D plus 2F. X. Okay, boleh tak yang ni? Yang kedua ni. Kenapa dia jadi macam ni? Boleh? Nanti awak boleh tengok contoh yang lain. Boleh ni. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab kita follow ni. Condition number 1 ni. Condition number 1 addition. Dia akan jadi yang ni lah. Okay, next. Okay, next untuk ni awak kembangkan. Kita asingkan lah. So, asingkan yang constant dan coefficient untuk X. Okay, ni asingkan. So, untuk constant A plus C plus E. Asingkan untuk constant. So, A plus C plus E. Okay, plus. Yang ni untuk coefficient for X. Okay, B plus. Ni coefficient untuk X. B plus 2 times D plus 2F. So, yang ni expand lah. So, we get A plus C plus E plus B plus 2D plus 4F. Madam, mana datang 2 depan dia tu? Yang ni? Bukan, atas. Sebelum. Okay, yang ni daripada kembangkan yang ni. Okay, kejap Daripada mana? Ni dia awak kembangkan kan? A plus C plus E. A plus C plus E. Okay, plus B plus. Oh, 2 ni Madam. Sebab yang before tu, D tu tak ada 2 pun. Oh, yang ni sebab dia follow addition lagi sekali ni. Kat sini. Sebab dia follow addition lagi sekali. Dia 2 kali addition lah. Oh, okay. Macam mana kita nak tahu dia 2 kali addition, madam? 2 kali addition.
So maksudnya ni nanti dia jadi vektor yang ni vektor satu yang baru, yang lain. Ni yang lain. Sekejap, mana hijau? Macam mana nak tahu? Sebab awak ada dua polinomial lah. Ni polinomial yang pertama. Dia akan create lagi satu. Ni akan jadi polinomial yang kedua. Polinomial degree 1 yang pertama yang ni. Yang ni polinomial degree 1 yang kedua. Dia maksudnya dua kali addition. Yang ni pun awak kena buat addition juga ni. Addition. Boleh tak? So kalau ni untuk yang addition kali kedua ni, sebab tu lah dia jadi 2 tadi kan. Awak kena ikut yang ni lah balik semula. Kena ikut condition number 1 ni lah balik semula. Sebab tu dia jadi A plus C kan. A plus C yang ni. So A plus C. Ni A awak, A yang baru, A plus C. C yang baru yang ni, C plus E. Sebab tu A plus C plus E. Okay, plus dengan B plus 2D. Okay, so B yang baru awak ada ni, B plus 2D. 2D awak, 2D yang baru yang ni lah. 2 times D plus 2. D plus 2F. So, jadi 2 ni kat sini. Biasa melibatkan tiga vektor ni dia, awak kena buat ada 2 kali lah operation dia ni. Boleh tak? Dah dapat yang ni kan? Dah dapat yang star ni kan? Star ni kan ni bukan dalam bentuk polinomial kan? Maksudnya bukan melibatkan 2 vektor kan? Yang tadi yang kat sini kenapa kita nak tahu ni, kenapa dia ada 2 vektor kan? Sebab ni vektor ni polinomial yang pertama A plus BX. Yang ni polinomial yang kedua lah dalam form A plus BX. A ni A plus BX. Yang ni dah dalam vektor yang biasa lah. Polinomial satu vektor je lah kan. So ni adalah A awak yang baru lah, maksudnya A plus BX. Ni B yang baru. Ni so boleh expand je lah yang ni. Okay, ada soalan boleh tak yang ni? Memang awal-awal pening sikit lah yang ni. Tapi nanti you all perlu buat proof banyak-banyak nanti faham. Okay, tak soalan, kita tengok untuk right hand side. Okay, right hand side. Salinlah balik dia punya exam ni P plus Q plus R. Okay, so P plus Q. P masukkan vektor P awak apa? A plus BX plus vektor Q C plus DX. Okay, plus vektor R E plus FX. Okay, then first awak perlu solve dulu yang dalam bracket ni. First step, solve dalam bracket. Square bracket ni. Okay, so kita follow condition number 1. Okay, A plus C lah. A plus C plus B plus 2D. B plus 2D. Okay, then plus vector R tadi. Okay, so yang kat sini, okay, ni pun melibatkan 2 vektor lah kira kan. Vektor yang pertama, yang kat sini, ni vektor yang kedua. So, kena follow lagi addition untuk yang ni. Vektor pertama plus dengan vektor yang kedua. Kita follow addition. So, A plus C. So, ni akan jadi A yang baru awak. Warna hijau, A yang baru. So, A yang baru yang ni lah, A plus C. Sebab tu A plus C. Okay, then plus A yang baru yang ni lah, A plus C. Lepas tu plus C. C yang baru. C yang baru E ni lah. Sebab tu plus E. Okay, then plus
Okay, B yang baru adalah mana? Ni lah kan B plus 2D kan? Ni B yang baru. B plus 2D. Okay, plus 2D. Okay, D yang baru awak F plus 2F. So, tu kat sini plus 2F. Okay, so kat sini tengok sama tak? A plus C plus E plus B plus 2D plus, okay, kat sini 4F ni 2F. So right hand side not equal to left hand side. Okay, exam A not satisfied. Kalau melibatkan 3 vektor ni dari rumit kena 2 kali lah. You all perlu proof. Okay, exam B. Okay, exam B untuk proof second condition. Biasanya second condition. Okay, so kita ikutlah ni. Left hand side K plus L times A plus BX. Masukkan. Ni K plus L times P kan. So ni vektor P lah. Okay, so ni equal to KP plus LP. So K plus LA plus K plus L BX. Darabkan je lah kat sini kan. K plus LA kat sini. Kalau ikut yang dia punya ni lah. Exam B dia darabkan je lah kan. KP plus, oh bukan, ikutnya ni second condition. KA plus KBX. KBX. Darab je. KA plus KBX. Sebab tu awak dapat ni K plus LA plus K plus LBX. Ni follow second condition. Okay, right hand side. Okay, KP plus LP. Okay, so KP plus LP, K times P. P awak punya ni tadi A plus BX plus LP, A plus BX. Okay, then yang kat sini kita follow second condition. K plus K times A plus BX. So adalah KA plus KBX plus LA plus LBX. Okay, dah dapat yang ni. Okay, dah dapat yang ni tau. Perlu follow condition number 1 yang ni. Follow condition number 1. Sebab ada plus kan kat sini. Follow condition number 1. Condition number 1, follow ni lah. A plus C. Okay, sebab tu awak dapat kat sini KA plus LA. KA plus LA plus dengan B plus 2D. KB yang baru kat sini. KB plus 2LB. Boleh tak? Ni tune yang baru awak ni. Kalau awak confuse ikut yang ni lah. AB ni CD. So ni A plus C kan. A yang baru ni KA plus C LA plus B plus 2D. B yang baru ni lah KB plus 2LD. 2D. 2D is 2LB. So kat sini pun
right hand side not equal to left hand side. Check yang ni. Tak sama lah. So assume fail. Assume B not satisfied. Okay. Ada soalan tak? Tak ada? Madam, Ya? macam mana nak tentukan sama ada dia nak gunakan condition 1 atau condition 2? Condition 1 atau condition 2. Tengoklah selepas buat operation tu apa yang perlu ikut. Kena tengoklah kat sini kan. Kalau yang ni mestilah melibatkan darab kan. Second condition. Kena tengok skala times dengan vektor. Mestilah darab. Kita follow ni darab. Skala times vektor. Skala times vektor. Kalau vektor plus vektor, follow condition number 1. Boleh? Vektor plus vektor follow condition number 1. Skala times vektor, condition number 2. Okey, boleh madam. Terima kasih. Okay. Ada lagi soalan? Okay, nanti awak boleh cuba buat yang ni. Okay, tutorial 4B. Nak tengok lagi satu ke? Nak cuba sendiri. Yang ni untuk, ini contoh untuk matrix. Okay, kejap Matrix dah habis. Okay, boleh nampak tak screen? Boleh madam. Boleh madam. Nampak madam. Okay, cuba kita tengok contoh lain yang tutorial 4B ni. Contoh untuk matrix. Ni apa-apa lah macam ni. Contoh untuk matrix. Yang ni matrix nombor 4 ni. You perlu tahu dulu yang ni untuk proof axiom ni, sebab ni akan digunakan untuk next, untuk subspace nanti akan gunakan benda yang sama lah. Okay, kita tengok ni number 4 ni. Okay, let N be a set of all matrix in M 2 by 2. Ni diberi matrix 2 by 2. Okay, with operation defined as follow. So first condition operation untuk addition. Ini first condition dia lah. A plus B is equal to, okay, ni kat sini given the let. First step tadi boleh let kan? Let A plus B. A is A, B, C, D plus matrix B, E, F, G, H is equal to, kena ikut condition dia ni. A plus E
And then B plus F, C plus G, CG, ikut yang kat sini. Ni dia dah berubah. CG and DH. Kena ikut conditionnya ni. Diberi. Ini melibatkan operation addition lah ni. Addition. Okay, and then second condition. Okay, melibatkan scalar multiplication. Scalar multiplication. So, apa dia condition untuk scalar multiplication yang diberi? So, KA. KA is equal to K times A. Matrix A tadilah diberi A, B, C, D kan. So, is equal to, ni condition diberi. So, KA, KB, KC, KD. Yang ni yang biasalah. Dia tak ada twist kan. Biasanya ni yang normal yang biasa. Okay, so where A, B is N, vector in, ni N is vector space lah, and K is a scalar. Okay, determine whether the following axiom holds or fails. So, diberi kat sini axiom satu je lah, perlu proof. Okay, K times A plus B is equal to KA plus KB. So, proof untuk axiom awak ni, dia melibatkan scalar multiplication and addition. Okay, so kita perlu proof dulu left hand side and right hand side kan. Left hand side, right hand side. Okay, first step apa yang you all perlu buat? You all perlu let dulu. Kita perlu let, walaupun dia dah beri kat sini kan. Perlu tulislah let A is equal to, salin balik ni, matrix A, B, dia beri A is A, B, C, D kan. A, B, C, D. And matrix B, kita perlu let ikut axiom yang diberi lah kat sini, A, B je kan. A, B, so matrix B is E, F, G, H. Biasa kita ikut yang diberi lah. Ini A, B. And K is scalar. Okay, so proof untuk left hand side. Okay, left hand side. Okay, apa teorem left hand side? K times A plus B. Masukkan K times A plus B. Salin balik pun boleh. A plus B kan. A salin matrix A apa? A, B, C, D. Okay, plus. Okay, matrix B, E, F, G, H. Okay, boleh tak kat sini? Okay, so kat sini kita perlu selesaikan square bracket dulu. Square bracket yang besar ni kan. Okay, so bracket yang besar ni dia melibatkan operation addition kan. Tadi kan ada soalan macam mana nak tahu nak buat operation yang mana dulu kan. Ikutlah yang ni bracket. So bracket besar ni melibatkan addition. U plus V, A plus B. So jadi kita perlu follow condition number 1 lah, addition. Okay, boleh A plus B ni. Tengok condition number 1, A plus B is equal to A plus E. Salin je balik. A plus E. Okay, and then B plus F. Ini CG and DH. Okay, kita dah selesaikan square bracket ni. Tadi bracket yang besar. And then kita selesaikan yang ni pula. Okay, yang ni K times vector kan. Ni dalam bentuk vector kan. K times vector lah. Okay, sebab tu awak guna yang scalar multiplication. Scalar multiplication ni K scalar times dengan vector. Boleh tak? Ni kira vector awak yang baru lah. Ni vector A awak yang baru. Ini. Boleh?
So sama dengan kita tengok second condition ni. KA equal to KA, KB, KC, KD. Masuk je lah balik KA. So KA plus E. KB. B awak, B yang baru ni. K times B plus F. Dan KCG. KDH. Okay, so ni untuk left hand side. Okay, untuk right hand side. Salin je balik. Right hand side is equal to KA plus KB. Masuk balik. KA, A ni, AB, CD plus KB, EF, GH. Okay, dan kita perlu solve dulu sebelum awak buat operation tambah. Kita perlu solve dah dulu ni kan, darab kan. Darab dengan tambah kan kena buat darab dulu kan. Okay, so darab kita ikut ni lah skala multiplication. Second kita follow second condition. So KA, KB, KC, KD. Plus yang ni pun sama. Kita darabkan. KE, KF, KG, KH. Okay, so dah sampai sini. Okay, ni vektor A and B yang baru awak lah. A and B yang baru. Dia melibatkan addition kan, A, B yang baru. A plus B. Jadi awak perlu solve kan operation yang ni, A plus B. Perlu solve operation A plus B ni, kita ikut condition number 1. So condition number 1, A plus B, A plus E. Ni A awak yang baru, ni E yang baru lah. So KA plus KE. Okay, then kat sini B plus F, B plus F. So B yang baru, F yang baru. KB plus KF. Okay, and then kat sini yang ketiga CG kan, CG. So C awak yang baru ni, G awak yang baru yang ni. So KC darab KG. Okay, ni DH. So D yang baru, H yang baru. So KD, KH. Okay, so kat sini awak akan dapat ni. KA plus KE. Tak sama lah dengan ada K kuasa 2 CG kan. Square DH. Dia tak sama dengan left hand side lah. Left hand side not equal to right hand side. So assume fails. Since left hand side not equal to right hand side. Okay, boleh tak? Yang ni awak kembangkan ni akan dapat. Dia tak sama yang kat bawah dia lah. Yang ni boleh kembangkan ni. KA plus KE. So KB plus KF. Kalau tak kembangkan pun tak apa. KCG. KDH. So kat sini tadi yang dia tak sama dekat yang ni lah kan. Macam kat sini. Tak sama kat sini. So assume fail. Okay, boleh faham tak? Boleh, madam.
Okay. Faham. Yang ni tak masuk final lah tapi masuk awak punya test. Assessment 3. Nanti boleh cubalah buat yang lain ni. Ada berapa soalan ni? Untuk yang ni je. 8 soalan. Okay. Banyak. Kalau nak tunjuk contoh satu dia memang banyak lah. Okay, next is subspace. Okay, what is subspace? Okay, let the set W be a subset of vector space V. Okay, W is subset of V. Okay, then W is called the subspace of V. Okay, so W is subspace of vector V. If W is itself a vector space under the addition and scalar multiplication defined on V. Jadi ada two condition lah untuk prove the subspace under condition addition and scalar multiplication. So based on theorem for subspace, you have to prove these two conditions. Okay, let S is a non-empty subset, then S is a subspace of V if S satisfy the following condition. So there are two conditions. Okay, condition number 1, U plus V is in S. And second condition, melibatkan scalar multiplication. CU is in S, vector S. So, kena ingatlah untuk subspace perlu proof dua condition ni. Ini condition untuk subspace. Okay, example 3. Okay, let S is equal to vector in 3 space lah. Given vector in 3 space A, B, C. Okay, with condition A is equal to B. Okay, so ni dia punya condition. Condition A is equal to B. Okay, show that S is a subspace of R3, vector in 3 space. Okay, so first step, macam tadi lah juga, you all perlu let. Okay, kat sini kita tahu untuk subspace dia ada two condition kan. Okay, first condition, you all perlu provekan U plus V is in S. And second condition, okay, KU is in S. Dua condition ni lah. So maksudnya you perlu let two vector lah U and V. So we let vector U is U1, U2, U3 and vector V is V1, V2, V3. So vector given is in 3 space, R3. Okay, verify if the above condition are satisfied. So you perlu tambahkan je lah addition. Follow addition rule. So U plus V is equal to U1 plus. Okay, yang ni kenapa kita let U sama dengan ni? Sebab kat sini kita follow condition dia kan. A is equal to B. Sebab tu kat sini awak dapat U1. Boleh tak ni? Sebab kita follow condition A is equal to B. Faham, madam. Faham yang ni? Kalau awak nak ikut A plus B pun boleh juga ni. Ini sebab ada let yang lain kan. Ataupun kat sini awak boleh buat macam ni lah. U is equal to, kita ikut je yang ni. Ikut A, B, C kan. So A
A, C. NV, A1, A1, C1. Pun boleh juga. Kita ikut yang dia beri ni. Yang ni pun sama. Sebab tu ni A is equal to B. So tambahkan je lah. U plus V1, U plus V kan. So U1 plus V1. And then U1 plus V1. U3 plus V3. Okay, since the first component is the same as the second component, therefore U plus V is equal to S. Kita check lah first condition. Condition dia tadi given condition A is equal to B kan. Check A awak kat sini kan. A awak U1 plus V1. So U1 plus V1 is equal to condition B yang ni. U1 plus V1. So akan tunjuk kat sini, akan tunjuk yang ni sepatutnya. So dia proven lah. So therefore U plus V is in S. U plus V is in vector space S. Ini first condition. Okay, second condition. Kena proof ni lah. CU is in S kan. KU is in S. So kat sini dia let skala is equal to C. C is a skala. Skala nak boleh let apa-apa, kalau nak let K pun boleh. So dia let C lah. So CU is a skala, so CU is equal to CU1, CU1, CU3. So ada follow condition tadi kan. Condition A is equal to B. Okay, since check lah balik. A is equal to B. So since the first and the second component are similar, the CU is in S. Boleh check. A is equal to B. So A dia CU1 is equal to B awak CU1 juga. CU1. So ni proven lah untuk yang ni. So therefore CU is in S. Therefore conclusion. Yang ketiga ni conclusion lah. S is a subspace of R3. Since the first and second condition proof. Okay. Okay, ada soalan tak yang ni? Okay, cuba kita tengok exercise ni, tutorial. Tutorial ni daripada soalan pasir. Notes ni boleh buat masa tutorial lah. Okay, tutorial 4C. Biasa dia ada satu je lah soalan untuk ini. Okay, cuba kita tengok. Tadi diberi, tadi vector in 3 space. Okay, cuba kita tengok contoh yang lain. Vector in. Okay, yang ni vector given in polynomial degree 2. Tengok contoh number 1 So P2 is polynomial degree 2.
Okay, kat sini pun dia ada mention where P2 is the set of all polynomial of degree less than or equal to 2. So kat sini, okay, dah diberilah dia punya let U is equal to, first awak kena let lah kan. Buat macam tadi. Let, awak perlu proof, kat sini dia nak proof S is subspace or not, perlu proof dua condition lah. U plus V is in S. Number 2. KU is in S. So first step perlu let step dia. Let U is equal to, kalau nak let dulu pun boleh let dulu, last kali baru proof condition pun boleh. Ataupun nak terus je masuk condition pun boleh juga kalau nak terus masukkan. A plus B, kita let yang ni lah. Ni polinomial dia kan. A plus BX plus, okay, C awak adalah ni, A plus B. A plus B X square. Boleh tak? Kita buat dah ni. And then vector V is equal to kita guna yang sama lah. Kita buat A1 lah. Buat A1 plus B1X plus A1 plus B1 X square. X square ni. So buat U plus V is equal to A plus A1 plus AB plus B1 X plus A plus B plus A1 plus B1 X square. Okay, then dah sampai sini, awak perlu proof lah tadi. Proof condition C equal to A plus B. So C equal to A plus B. So C awak yang ni. C yang baru adalah ni kan. Ni kira A, B, C yang baru. C yang baru masukkan A plus B plus A1 plus B1 is equal to, ada proof tak kat sini? A plus B. A yang ni, A plus A1 plus B awak ni, B plus B1. Ada proof lah ni. A plus, untuk kita boleh ikut susunan left hand side lah kan. So equal to A plus B plus A1 plus B1. So the proof lah. Therefore U plus V is in S. Ataupun kat sini U plus V, we call U plus V is closed under addition. Closed under addition. Okay, so yang ni dah close under addition, kita perlu proof second condition.
KU kan in S. So KU awak tadi ni. KU. Proof condition dia K equal to condition A is C equal to A plus B. Sekejap, ni saya highlight ni perlu proof condition dia. Condition dia yang merah ni. C equal to A plus B. Masukkanlah. So ni A awak yang baru, B baru, C yang baru. Madam. Ya. B yang baru tu kenapa? BBX bukan KBX Di mana? B baru tu. K lah. KBX. Okay, thank you Plus KBX. Proof. Ni lah. C sama ni lah. KA plus B dengan A KA plus KB. Sama lah kan? KA plus B. So KU is closed under scalar multiplication. Closed under scalar multiplication. Kena tulisnya ni dia punya conclusion untuk setiap satu ni. Kalau tak tulis close under scalar multiplication tu tak apa ke? Kalau apa? Kalau tak tulis yang close under scalar multiplication tu. Boleh. Tapi kena tulis yang ni lah. KU is in S. Ataupun tulis yang ni dalam ayat dia lah. Close under scalar multiplication. Okay, last sekali. Therefore, S is vector space. S is a subspace. S is a subspace of P2. Conclusion pun kena ni. So, berapa markah ni kat sini? 6 kan? So, 6 apa yang you perlu tulis kat sini? Ni 6 markah kan? Boleh ni. Maksudnya ni 1 markah ni. Kena let ni 1 markah lah ni. Tambah ni U plus V 1 markah. Proof condition 1 markah. Untuk scalar multiplication ni 1 markah. Proof condition dia 1 markah. Berapa? 5? 6 kan? Markah dia. Last sekali conclusion. So yang untuk proof condition dia kena tulis sekali lah yang ni. KU is in S. Atau untuk first condition, U plus V is in S. Sekali untuk proof condition ni. Total 6 markah. Tengoklah dia ada 5 markah, 7 markah. Okay. Ada soalan? So perlu ingat subspace ada perlu proof two condition.
Biasa dia tak akan bagi condition untuk subspace apa. Tapi perlu tahu sendirilah. Condition untuk subspace ada dua ni. Untuk subspace. Okay, ada soalan? Tak ada. Ni banyak tu tahu definition untuk chapter 4 ni. Okay, next is linear combination. Lanjutkanlah. Okay, definition for linear combination. Okay, like S is vector V1, V2, V3 until Vn be a non-empty subset of a vector space V. A vector V is in vector space V. Capital V is a linear combination of the vector in S if it can be written in the form of this form. So V is equal to C1 V1 plus C2 V2 plus until Cn Vn. Okay, this is linear combination. Where C1, C2 until Cn are scalar. C1, C2, Cn is scalar. Scalar. Get example 4. Also in linear combination pun dia ada melibatkan 3 form. Vector in n space, matrix and polynomial. Okay, so ni contoh example 4 ni, example for polynomial in example for vector in 3 space, R3. Okay, given to vector u is equal to 1, negative 1, 2 and v equal to 1, 0, 1 in R3. Okay, determine whether x 2, 1, 2, 1, 1 is linear combination of u and v. So tadi perlu tahulah the equation for linear combination kat sini. V is equal to C1 V1 plus C2 V2. So first perlu tulis equation dia dulu. So C1 C is equal to C1 V1 plus C2 V2. Ini equation untuk linear combination. Okay, then masukkan, substitute. C adalah nilai X. Inilah nilai yang diberi ni, X. Determine whether vector X ni is linear combination of U and V. Masukkan. So 2, 1, 1 is equal to C1 vector V is, ni dia guna V, V2 kan. Ataupun yang ni awak boleh guna ni lah. X, equation awak akan jadi ni lah. X is equal to C1U plus C2V. Ini. Kalau berdasarkan apa soalan dia kan. Akan dapat yang ni lah equation dia. X equal to C1U plus C2V. So X equal to C1U plus C2V. Dan ni awak perlu ni masukkan je lah, expand. C1 negative C1 to C1 plus C2 0 C2. Jadi ni expand. C1 plus C2 negative C1 plus C2. So equal to 2, 1, 1.
Okay, so yang ni buat equation lah, linear equation, linear system. So 2 is equal to C1 plus C2. Ini. 2 equal to C1 plus C2. 1 is equal to negative C1. And 1 is equal to 2C1 plus C2. 1 equal to 2C1 plus C2. So ni kita ada linear equation kan? System of linear equation. Okay, macam mana nak solve ni system of linear equation? Okay, kalau yang simple ni awak bolehlah terus gantikan nilai, kita buat simultaneous equation. Kalau dia ada banyak variable nanti kadang-kadang dia ada banyak variable. Awak perlu gunakan solve the system of linear equation lah yang awak dah belajar dalam chapter 2. Guna Gaussian or Gauss-Jordan. Sama ada boleh guna Gaussian or Gauss-Jordan. Method. Okay, yang ni dia sebab dia guna ni sebab nilai dia ada 2 variable kan, C1 dan C2. So C1 kat sini dah dapat C1 equal to negative 1. Ni. So substitute je lah. C1 is equal to negative 1 plus C2. Nak cari C2 je lah kan. So C2 is equal to 3. From this lah, from first equation. So C2 is equal to 3. So kat sini soalan dia determine whether X. So X is linear combination of U and V. Since the system is consistent. Maksudnya awak dapat nilai C1 and C2 dia adalah linear combination lah. C1 dapat negative 1 kan. Since we have the unique solution, C1 is equal to negative 1 and C2 is equal to 3. Therefore, X is linear combination of U and V. Kena buat conclusion lah, ni conclusion dia. Conclusion. Okay. Sama lah contoh ni, contoh untuk polinomial degree 2. Polinomial degree 2 kan. Boleh tengok lah yang ni. Contoh. Find C1 and C2. Ni awak perlu create lah linear combination dia kan. Proof express P. So kita linear combination equation dia P is equal to C1Q plus C2R. Ni ada markah ni. Create linear equation, linear combination equation. Equation. Ni ada markahnya ni. C1Q plus C2R. Then find C1 and C2. Dia dapatlah ni C1 is equal to 3, C2 is equal to 1. Last sekali tadi kena masukkan patutnya. Ni. Dia nak linear combination kan. Last sekali awak kena masukkan balik. Tadi kan awak dah dapat nilai, tadi tak masukkan kan. X equal to C1U plus C2V kan, masukkan.
So therefore X is equal to, masukkan substitute. C1 is negative 1. So negative U, negative 1U lah, plus C2. C2 is 3. So 3V. Dapatlah X equal to negative U plus 3V. Last sekali kena tunjukkan equation ni. Masukkan balik. Macam ni. Masukkan equation ni lah. Tadi general equation dapat yang ni kan. P is equal to C1Q. Masukkan lah. C1 is 3. So 3Q plus R. Okay, ni banyak lagi ni. Macam tak sempat je ni. Okay, ada soalan tak? Setakat ni. Yang untuk spanning dan yang selebihnya ni, spanning, tinggal apa? Spanning. Linear independent and last. Banyak contoh ni. Basis. Ni saya buat video boleh nanti ni. Theorem of basis and dimension. Boleh, madam. Boleh? Yang the rest ni saya buat video lah. Nanti saya akan record. Okay, madam. Okay, madam. Okay? Nak tengok tak contoh satu untuk tadi linear combination. And the rest ni saya untuk hari ni sampai sini je lah. Tapi nanti saya akan buat video juga untuk cover. Untuk minggu ni sepatutnya cover sampai ni. Spanning ni nanti saya buat video. Okay. Madam, Ya? ada ke sistem in condition apa nama dia? Linear combination. Yang bawah sikit madam. Kan dia ada kata sistem atas. Kat soalan tu lah, yang jawapan tu. Kan dia kata since the system is consistent kan? Ada ke sistem inconsistent? Kalau system is not consistent, so P is not linear combination lah of Q and R. Kalau not consistent tu jawapan dia macam mana? Not consistent kalau dapat nanti no solution. Tu biasanya kalau kita buat yang ni sebab dia solve guna simultaneous kan, yang biasa kan. Kalau buat nanti buat Gaussian or Gauss-Jordan, awak akan dapat no solution kan. Kalau maksudnya no solution, not consistent lah. So then not linear combination. Kalau dapat yang lagi satu jenis tu, yang many solution tu, yang dapat real number tu. Kalau dapat many solution. Many solution. Biasa tak ada kot yang ni. Dia Tak ada. kalau many solution pun dia consistent juga sebenarnya. Okay. Thank you madam. Yang kalau not ni bagus kan soalan. Kalau sistem dia not consistent kan. Ataupun not consistent ni dia no solution lah. No solution. Maksudnya awak akan dapat not linear combination. Okay, ni biasanya kita solve guna, macam kita nampak ni kita guna Gaussian or Gauss-Jordan kan. Gaussian or Gauss-Jordan. Okay, untuk yang ni, untuk linear combination ni, awak boleh buat tutorial. Okay, yang ni tutorial 4C ni untuk subspace lah. Subspace. Ah, 4D ni. Ini combination. Tak ada. Dia sekali ni.
Tak ada. Kalau tak ada buat yang ni je lah. Untuk linear combination buat yang ni. Example ni tak ada jawapan kan? Linear combination buat yang ni example ni. Ni linear independent Sekejap. Dia sekali ni. Sekejap. Nanti saya akan share yang ni lah juga. Nak sensor dah contoh ni. Spanning. Ini linear combination. Buat example ni. Biasanya akan dapat ni je. Kalau dia suruh express ni kan. Express ni biasanya memang dah linear combination lah. Kecuali yang ni kalau determine tak semestinya. Kalau express ni biasanya memang dah linear combination yang ni. Yang ni perlu proof yang tadi konsisten ke tak tu. Okay, 5 contoh untuk linear combination. Okay, ada soalan tak? Lagi. Nanti yang the rest, yang linear independent, spanning set ni you all baca lah dulu. Kalau tak faham, boleh tanya nanti. Nak video ke? Ke baca je dulu? Boleh faham tak kalau baca? Nak video lah madam. Nak video? Ada video. Nanti saya bagilah video. Terima kasih. Okay, thank you semua. Untuk hari ni attendance dalam U-Future Okay, Assalamualaikum. Okay, madam. Okay, Madam. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.